Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya bersedia. InsyaAllah hari ini kita akan belajar pelajaran 16 di bawah tajuk Muamalah Islam. Kita mulai dengan unit 1 iaitu konsep Muamalah Islam. Pertamanya kita lihat apakah dia maksud Muamalah Islam. Muamalah Islam bermaksud hukum syarak yang berkaitan dengan urusan keuangan seperti jual beli, sewaan, simpanan, gadaian dan sebagainya. Hukum Muamalah Islam ialah harus berasaskan dalil nakli iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maksudnya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, untuk tajuk ni lupa nak cakap, anda boleh merujuk muka surat 129 sehingga 136 dalam buku teks ya. Kemudian kita lihat pula tentang matlamat pensyariatan muamalah dalam Islam di muka surat 129. Yang pertama, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Yang kedua, mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Contohnya, kita nak dapatkan barang dengan cara berjual beli ataupun sewaan, ataupun nak dapatkan pinjaman dengan cara gadaian. Yang ketiga, segala urusan muamalah Islam bertepatan dengan matlamat syariat Islam. Yang keempat, untuk menjaga kepentingan penjual dan pembeli. Dan yang kelima, untuk mendapat keredaan Allah. Seterusnya, dalam muamalah ni, ada perbandingan di antara muamalah Islam dengan muamalah konvensional. Okey, kita lihat perbandingan di antara muamalah Islam dengan muamalah konvensional. Iaitu yang pertama, muamalah Islam bersumberkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, manakala muamalah konvensional bersumberkan teori dan pemikiran manusia semata-mata. Yang kedua, muamalah Islam mengharamkan riba, manakala muamalah konvensional mengamalkan riba. Yang ketiga, muamalah Islam bebas daripada unsur judi dan gharar, manakala muamalah konvensional mengandungi unsur judi dan gharar. Gharar tu ialah satu perkara yang tidak jelas ya. Yang keempat, muamalah Islam berteraskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala muamalah konvensional berteraskan keuntungan dan kekayaan. Okey, melalui spektrum ilmu, kita boleh rujuk spektrum ilmu di muka surat 132. Dia ada menerangkan tentang riba. Riba dalam muamalah Islam terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang dinamakan sebagai riba ad-duyun, iaitu riba yang berkaitan dengan urusan hutang piutang, dan yang kedua riba al-buyu', iaitu riba yang terhasil daripada urusan jual beli. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, membahagikan riba kepada tiga bahagian. Yang pertamanya, riba al-fadli, riba an-nasiyah dan riba al-yad. Okey, saya terangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan riba al-fadli, iaitu pertambahan kerana pertukaran ataupun jual beli barang yang sama jenis tetapi berbeza kadar beratnya. Yang kedua, maksud riba an-nasiyah iaitu pertambahan kerana penangguhan bayaran dalam jual beli atau pertukaran barang, manakala riba al-yad ialah riba yang disebabkan penangguhan dan pertukaran barang yang dibayar lebih kerana tidak diterima
dalam majlis akad jual beli. Seterusnya kita lihat pula unsur-unsur yang diharamkan dalam muamalah. Dalam muamalah ni dia terdedah kepada unsur-unsur seperti riba, judi, gharar dan darar. Jadi ada 4 unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam. Yang pertamanya ialah unsur riba, iaitu pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Contohnya, Iman berhutang daripada Ilham sebanyak RM100 dengan syarat Iman mesti membayar sebanyak RM110. Jadi yang dinamakan riba ialah nilai RM10, iaitu tambahan daripada harga pokok hutang tersebut. Unsur yang kedua yang diharamkan dalam muamalah ialah unsur judi, iaitu melibatkan pertaruhan sesuatu yang berharga, contohnya mempertaruhkan wang dalam perlumbaan. Yang ketiga, unsur gharar, iaitu kesamaran dalam urusan muamalah yang tidak dibenarkan syarak, contohnya menjual burung yang sedang terbang di udara ataupun menjual ikan di dalam lautan. Contohnya kita kata, aku jual kepada engkau burung yang sedang terbang di udara. Jadi ada gharar, tak pasti dapat ke tidak ke kan burung tu. Unsur yang keempat iaitu darar, setiap perkara yang membawa kerosakan, contohnya melakukan transaksi barang terlarang seperti dadah. Contohnya jual beli dadah, jual beli arak. Ini termasuk dalam darar, iaitu jual beli yang bahan-bahan yang boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain. Jadi itu dia 4 unsur yang diharamkan di dalam riba. Seterusnya kita lihat kepentingan memahami dan mengamalkan muamalah Islam. Boleh rujuk di muka surat 130 dan juga 131. Okey, yang pertamanya tuntutan beramal dengan muamalah Islam seperti jual beli dan menjauhi memakan harta secara batil. Dalil nakli tuntutan beramal dengan muamalah Islam, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni secara batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Kepentingan yang kedua ialah ancaman akan ditimpakan kecelakaan di akhirat jika tidak beramal dengan muamalah Islam, seperti menipu dalam timbangan dan sukatan. Dalil nakli ancaman tidak beramal dengan muamalah, firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza katalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazzanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Maksudnya, kecelakaan besar bagi orang yang menipu, iaitu dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya, apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka akan dibangkitkan, yakni dihidupkan semula sesudah mati pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya, hari berdiri manusia ketika menghadap Tuhan semesta alam. Okey, kepentingan yang ketiga sebagai mencontohi keprihatinan Nabi SAW dan para sahabat dalam menjaga muamalah Islam. Contoh keprihatinan Nabi dan sahabat dalam menjaga muamalah seperti dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balala faqal ma hadha ya sahibat ta'am qal أصابته السماء يا رسول الله فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdekatan dengan selonggok makanan, lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgokan itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Baginda bertanya, apa semuanya ini wahai Tuhan punya makanan? Orang itu menjawab, terkena hujan wahai Rasulullah. Baginda bersabda, mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalanganku. Penafian menjadi umat Rasulullah bermaksud perbuatan tersebut menyalahi sunnah Rasulullah dan petunjuk baginda. Jadi itu hadis yang menunjukkan contoh keprihatinan Nabi dan sahabat dalam menjaga muamalah Islam. Kemudian kita berpindah pula kepada maksud akad dalam muamalah Islam. Akad dalam muamalah Islam ialah ijab dan kabul dalam urusan perniagaan dan keuangan. Okey, rukun akad terbahagi kepada 3, iaitu pihak yang berakad, yang kedua sesuatu yang diakadkan, dan yang ketiga sirah. Pihak yang berakad terdiri daripada penjual dan pembeli. Sesuatu yang diakadkan terdiri daripada harga dan barang, manakala sirah terdiri daripada ijab dan kabul. Syarat-syarat akad dalam muamalah. Kita tengok yang pertama, pihak yang berakad, iaitu penjual dan pembeli mestilah baligh, berakal, mampu memelihara dan menguruskan hartanya, melibatkan dua pihak dan bebas membuat pilihan. Yang kedua, perkara yang diakadkan mestilah wujud ketika akad berlaku. Barang atau perkhidmatan yang diakadkan dapat diserahkan ketika akad. Yang ketiga, daripada syarat sirah, lafaz ijab dan kabul adalah sepadan. Contohnya, Ali menyatakan lafaz ijab dengan berkata, saya beli selai baju ini dengan harga 100, dan Ahmad berkata, bersetuju menerima tawaran tersebut. Lafaz ijab dan kabul tidak diikat dengan syarat tertentu. Contohnya, Abdullah mengatakan, saya jual basikal ini kepada awak dengan harga RM1,000 apabila saya menyambung pelajaran ke luar negara. Jadi tak boleh akad yang macam tu sebab dia disyaratkan ada diikat dengan syarat tertentu. Maka tak sah akad ijab dan kabulnya. Yang ketiga, lafaz ijab dan kabul dalam satu pertemuan. Okey, itu tentang syarat-syarat akad dalam muamalah Islam. Okey, kita lihat spektrum ilmu. Maksud al-batil iaitu mana-mana transaksi yang menyalahi syarak. Manakala hukum skim cepat kaya haram kerana mengandungi unsur-unsur judi, riba dan gharar. Umat Islam dilarang terlibat dengan skim ini. Okey, untuk konsep muamalah ini saja. Kita akan sambung lagi dalam unit kedua nanti, iaitu jenis-jenis akad dalam muamalah Islam. Jadi untuk hari ini, sekian dulu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.